usul fiqh dan antara perkara yang penting dalam memahami bagaimana ulama mengistinbatkan hukum. Dalam Al-Quran ni kita akan tengok macam mana ulama ni dia mengistinbatkan ayat dengan ayat Al-Quran, hadis dengan ayat Quran, hadis dengan hadis. Kita akan tengok dalam banyak-banyak ilmu usul fiqh, ini salah satu cabang yang agak penting yang perlu difahami oleh pelajar. Namun begitu, nanti para pelajar akan datang dalam bab nasakh. Kalau pelajar minat dalam bidang syariah, nak jadi pakar dalam bidang usul fiqh, bab nasakh ni antara bab yang kontroversi dalam bidang keilmuan. Apa pun tak apa, saya tak bincang benda tu. Cuma saya nak bagi tahu akan datang bila pelajar ambil ijazah, ambil master misalnya kata, benda ni akan satu perbincangan yang hebat dalam dunia ilmu. Namun begitu, para pelajar untuk sekarang ni kita ambil SPM, kita tahu dia punya dasarnya bagaimana. Okey, saya minta Farhan baca dululah. Okey Farhan. Saya tak? Iyalah, ada Farhan lain ke? Ada. Okey. Ya, 110 lah. Ya, baca tu yang bab 3 standard pembelajaran. Bab 3 standard pembelajaran. 3.3.1. Menyatakan pengertian nasakh. 3.3.2 menerangkan perkara-perkara yang tidak boleh dinasahkan. 3.3.3 menguraikan bahagian, jenis dan bentuk nasakh. 3.3.4 menganalisis hukum berkaitan nasakh yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 3.3.5 menilai kepentingan penggunaan kaedah nasakh dalam penetapan hukum syarak. 3.3.6 menentukan batasan ruang lingkup pelaksanaan hukum syarak berdasarkan kaedah nasakh yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, terima kasih Farhan. Okay, kita akan belajar 3 dululah hari ni. Saya rasa 3 dulu, tak banyak-banyak. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi kan. Kita ambil sikit-sikit lah dulu. Yang penting para pelajar faham lah. Jelas tak suara saya? Jelas. Jelas lah. Okey. Okey, itu perkara pertama lah. Kita akan tengok. Okey, Pak An panggil satu kawan untuk baca. Ridwana. Okey, Ridwana. Baca. Pengertian nasakh. Bahasa menghilangkan dan menghapuskan. Dari istilah memasukkan sesuatu hukum syarak dengan sebab wujud dalil syarak yang datang kemudian. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahawa yang pertama, nasakh hendaklah berlaku dengan khitab syarak. Khitab syarak. Yang kedua, perkara yang dimasukkan dalam kurungan masuk ialah khitab syarak terdahulu yang mengandungi hukum syarak mencakupi perintah, larangan atau penceritaan yang mempunyai hukum. Hal ini bermakna pembatalan hukum yang sabit secara akli, uruf atau hukum ciptaan bukan dinamakan nasakh. Yang ketiga, disyaratkan berlalu satu tempoh antara nasakh dalam kurungan dalil yang mansuhkan dengan mansuh dalam kurungan dalil yang dimansuhkan. Okey, syukran Ridwana. Okey, pelajar tengok di sini pengertian. Saya ini pesan bila nak faham je satu istilah dalam satu ilmu dalam bidang agama, kita akan tengok dari segi bahasa. Yang kedua dari sudut istilah. Apabila ditanya bahasa, maksudnya literal. Literal tu mana asalnya? Nasakha, iaitu menghilangkan, menghapuskan. Ataupun dalam bahasa moden ni, kalau kita kalau pelajar buka Facebook kan, kita ada copy paste. Nasakh itu copy. Nasakh ni copy. Kalau paste, lasakh. Sort ni sort. Tak pandai saya tulis sort. Okay, copy paste. Nasakh copy,
Lasakh tu sad lam sad qaf Lasakh tu copy. Jadi kalau kita bahasa Arab, kita buat macam Facebook kan, copy paste CMP, kita boleh nasakh lasakh. Okey, itu maksudnya kita ambil satu perkataan, kita copy. Itulah, itu makna asal. Okey. Jadi kalau istilah, ni yang paling penting sebab setiap perkataan ni dah ada istilah dia. Okey, istilah dia apa? Dari sudut ilmu usul fiqh, memansuhkan ataupun menghilangkan, menghapuskan sesuatu hukum syarak dengan sebab hujulnya dalil syarak yang kemudian. Dia ada satu perkara, dia menghapuskan syarak satu sebab dia apa? Ada syarak yang datang kemudian. Macam tu. Contohnya kita ambil yang dahulu, contohnya pengharaman arak. Awal-awal tu jangan dekati arak. Lepas tu barunya haramnya arak. Jadi ayat tu ada satu tempoh. Lepas tu bila datang tentang undang-undang, arak tu diharamkan. Itu maknanya mansuh. Ayat Al-Quran ada, tapi hukum tu dia berubah-ubah. Gitu. Jadi hukum yang pertama tadi, ayat tu yang tak boleh dekati arak, tak boleh lah. Jadi kita tak boleh nak minum arak. Gitu. Sebab datangnya hukum yang kemudian, itu dah dipanggil nasikh mansuh. Mansuh tu ayat yang terdahulu. Okay, nasikh ayat yang datangnya kemudian. Faham tak? Faham, Ustaz. Okey, jadi saya ulang sekali lagi, mansuh tadi arak yang tak Al-Quran sebut tak haram lagi. Itu panggil mansuh. Bila nasikh, arak tu dah diharamkan. Jadi itu dia. Jadi itu yang pertama. Jadi dalam pengertian ini ada beberapa perkara ni saya ringkaskan tadi lah. Jadi maksudnya nasakh hendaklah berlaku dengan khitab syarak. Khitab tu maksudnya bicara syarak. Maksudnya ada tujuan syarak. Apa tujuan dia? Sebelum ni tak boleh, sekarang boleh. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Tu panggil khitab syarak. Dia ada tujuan dia, dia ada matlamat dia, dia ada sasaran dia. Okey, itu panggil khitab Khitab macam kita belajar Arab, ada mukhatabah kan, ada mukhatab maksudnya awak. Saya berbicara dengan awak, anta antum kan. Tu panggil mukhatab. Jadi khitab ni sesuatu yang membicarakan. Jadi syarak tu dia membicarakan isu apa. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Begitulah maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mansuh. Okey, tadi saya terang tadi kalau mansuh tu yang dulu. Okey. Lepas tu yang dulu tu maksudnya arak tu boleh minum. Tapi datangnya yang kemudian nasikh, dalil yang menasahkan. Ni yang pertama. Lepas tu ni kena ingat istilah ni. Okey, mansuh arak boleh minum. Contoh, nasikh arak tak boleh diminum. Itu yang pertama. Jadi dalam hukum syarak ni apa yang kita nak? Iaitu pertama mesti ada perintah, mesti ada larangan, mesti ada penceritaan, mestinya ada hukum. Macam tu. Lepas tu pembatalan tu sabit secara akli. Akli tu boleh terima akal. Contoh arak tu tak boleh. Kenapa tak boleh minum arak? Boleh memabukkan. Kenapa boleh memabukkan? Boleh sebab dia buat perkara yang zina ke, boleh bunuh orang ke. Tu mana benar akal. Kenapa dia tolak? Bukan sebab wahyu saja. Memang Allah kata haram. Tapi akli kata benda yang orang kata fizikal ni, arak tu haram, ada mudarat dia. Itu maksud dia. Ataupun masyarakat tu kalau semua minum arak, uruf. Jadi masalah ni. Nak laksanakan pemerintahan macam mana? Ekonomi macam mana? Itulah dinamakan adanya mansuh. Okey. Tetapi pada pelajar tengok di sini. Semuanya perintah, penceritaan, ada hukum, adanya sabit, tetapi adanya uruf. Tapi ada perkara yang tak boleh dinasahkan. Pada pelajar agak-agak apa dia? Apa yang nasah yang tak boleh? Cuba teka sikit. Dengar tak? Dengar Ustaz. Apa yang tak boleh? Saya dah terang dah tu. Perintah, larangan, penceritaan, hukum, kita belajar dah. Ya apa yang hukum yang tak boleh dinasahkan? Siapa boleh cuba? Maksudnya yang dia tak boleh batalkan Ustaz? Ya, apa dia? Betul? Apa yang tak boleh dibatalkan? Hukum apa yang tak boleh dibatalkan? Makan babi.
Boleh. Sebab kalau darurat boleh nasahkan. Babi mah tak boleh makan, tapi kalau dalam keadaan darurat boleh makan. Tu ada isu. Apa yang tak boleh? Berzina tak? Berzina pun ada hal tertentu. Misal kata dalam darurat, contohlah na'udzubillah. Yang dipaksa. Kalau tak pun saya tembak mak ayah kamu. Keadaan tertentu boleh dibincang lagi. Itu. Mengambil harta anak yatim. Itu satu perkara. Hukum. Okey, boleh. Ada lain. Kesyirikan Allah. Ya. Kesyirikan Allah. Ya, Mumtaz, itu dia. Bab tauhid tak boleh, Mumtaz Syauqi ya. Bab tauhid tak boleh dinasahkan selama-lamanya. Mumtaz Tetapi kalau hukum dia boleh berubah. Dulu macam mana, keadaan macam mana. Kalau ibadat, contoh. Kalau ibadat, solat memang kena, tapi cara pelaksanaan solat tu boleh berubah. Atas kapal macam mana, kapal terbang macam mana, dalam air macam mana. Itu dia. Kalau hukum dan ibadat tu mungkin ada sedikit perbincangan. Tapi macam Syauqi sebut, kalau syirik iaitu tauhid. Tauhid tak boleh diubah, tak boleh dibatalkan. Apa jua sekalipun. Macam tu. Maksudnya kalau ada soalan macam tu kena jawab syirik ataupun kena jawab tauhid Ustaz? Ya, soalan tak ada lah. Soalan tu mencabarlah. Tak ada lah. Okey, kalau ada mungkin ada kau tengok. Okey, bolehlah jelas lah. Ini amalan sentiasa lah. Supaya kalau adalah. Okey, tak apa. Tengok tu contoh. Ada soalan? Jelas lah? Jelas. Okey. Ridwana panggil satu. Saya terkeluar dia. Terkeluar. Tak apa, nanti tengok balik rakaman Allah. Allahu Akbar. Takkan tak boleh. Ya, boleh. Allahu liman hamidah. Okey, Ridwana panggil satu kawan untuk baca contoh. Said. Baca Said. Contoh tak? Iyalah. Aduh. Pada zaman awal Islam diwajibkan seorang tentera Islam menghadapi 10 orang tentera kafir dalam peperangan. Kemudian hukum ini dinasahkan dengan kewajipan seorang tentera Islam hanya menghadapi 2 orang tentera kafir. Hukum mansukh. Kewajipan menghadapi 10 orang musuh sabit dengan dalil terdahulu. Baca tak? Ada tak? Iyalah, bacalah. Baca dah. Imam Allah SWT, Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Berlagu Artinya, sikit. jika ada antara kamu 20 orang yang sabar, pasti mereka dapat menasahkan menewaskan 200 orang daripada pihak musuh yang kafir itu. Tu baca surah Al-Anfal. Surah 65 ayat 8. Ya. Surah yang ke-8 ayat 65. Surah ke-8 ayat 65. Ya. Baca. Hukum nasah. Kewajipan menghadapi 2 orang musuh sabit dengan dalil kemudian. Firman Allah Ta'ala, Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum du'afan fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Allah. Artinya sekarang Allah SWT telah meringankan kepada kamu kepadamu kerana dia mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Oleh itu, jika ada antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. Surah Al-Anfal ayat surah ke-8. Surah ke-8 ayat ke-66. Okey, terima kasih ya Syed. Okey. Tengok, ni hukum mansukh. Hukumnya awal dulu. Hukumnya asal. Maksudnya begini, ayat ini turun dahulu. Ayat 68, 65 ni dia turun awal. Jadi perintah awal tu maksudnya kalau nak perang dulu umat Islam tu kan belum ramai. Maksudnya jadi dia kena lawan. Seorang tu kena lawan 20 orang. Lebih kurang gitulah, 10 orang. Macam mana? Jadi itu peringkat awal. Tadi peringkat tu macam dia kena macam kewajipan lah.
Yang nak lawan tu, seorang tu lawan 20, umpamanya gitu. Tapi datangnya ayat selepas itu, bila mungkin dah umat Islam dah berkuasa ke, dah kuat sikit, mungkin dikurangkan. Macam mana datangnya hukum yang baru, bukan hukum barulah, lebih kurang hukum barulah, hukum nasikh. Maksudnya satu orang lawan dua, sebab tu dia ada ayat yang ni kira ayat hukum mansukh, ayat sebelum. Hukum nasikh ni dia membatalkan hukum mansukh. Maksudnya para pelajar, yang ayat yang kat sini tak perlulah kita nak menjadikan satu tuntutan. Tak boleh jadi satu tuntutan lah. Maksudnya kita kena ikut dekat ayat kat sini. Ini contoh dia lah. Contohnya begitu. Nampak tak? Nampak. Okay, kami contoh lain. Saya terangkan baca dulu. Kalau zina, apa ayat dia? Az-zaniyatu wazani fajlidu mi'ataini dan kullawa minhuma mi'atal jaldah. Kan kena sebat 100 kali kan? Betul? Betul. Okey. Kalau hadis pula, kalau yang Musa ni kenapa? Kenapa? Rejam. Kena rejam kan? Kena rejam. Jadi itu hukum yang kita belajar. Bab zina. Tengok pada belajar. Okey, siapa ingat ayat Quran ni? Saya bagi dia muka depan je. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Siapa bersambung? Siapa bersambung? Surah An-Nisa ayat 15. Haji Izzuddin lah. Lekas, siapa nak sambung tu? Saya Ustaz. Surah An-Nisa. Ya. Cepat. Wallati ya'tinal. Saya. Okey, sambung. Bismillah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sudah. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Okey. Sadaqallahul azim. Mumtaz mumtaz. Allah Akbar. Okey, tengok ni pelajar. Okey, silap bukan kat sini. Kan aku nak dengar saya lagi kan, sedap lah. Nanti aku rekod satu surah. Sekejap. Kita tengok ayat tadi. Okey. Silap bukan ni. Juzuk 4 dua muka surat last. Okey, nampak ayat nampak? Okey, siapa nak baca makna dia? Tadi siapa baca tadi? Tadi saya panggil kawan baca makna dia. Rusdi. Rusdi. Okey. Ya. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji, yakni zina, di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka, yakni perempuan yang berzina itu dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya, atau hingga Allah mengadakan untuk jalan keluar, yakni dari hukuman itu. Okey, tengok. Dekat ayat ni, dekat sini 4 saksi tak ada masalah. Tapi tengok kat sini, hukuman dia. Maka kurunglah mereka, perempuan yang berzina itu, dalam rumah sehingga mati ajal. Kita nak pakai hukum ni ke nak pakai yang rejam? Contoh okay. Contohlah dia tu dah kahwin. Rejam. Ya, rejam. Betul nak beritahu ayat ni mansukh. Ayat ni tak boleh jadi hukum. Ayat ni mungkin awal pelaksanaannya begini, tapi bila datangnya hukum sebat dan rejam, maka kena laksanakan hukum yang telah dinasahkan.
Nampak tak? Jelas tak? Nampak? Jelas tak? Ya. Kiranya hukum ni tak diguna tu Ustaz. Ya, hukum ni tak boleh dipakai. Dia panggil mansuh, Dia dibatalkan. masuk. Ya, Oh, ayat ada. Nanti kita akan belajar lah. Ada ayat dikekalkan tapi bacaannya kena ada. Itu satu isu lain. Tapi hukum tak boleh guna lah. Jadi kalau kita jadi contohlah satu hari nanti hudud dilaksanakan. Hukum ni tak boleh dilaksanakan. Jadi sebab dah ada hukum yang dinasahkan. Nampak tak? Nampak? Nampak Ustaz? Maksudnya haram Ya. berhujah dengan ayat ni Ustaz? Ya, haram berhujah untuk hujah yang ayat ini untuk peringkat sebagai contoh lah. Jadi kena ambil ayat yang ayat yang kena rejam tadi. Macam tu. Boleh? Boleh. Kalau guna hukum ni haram lah. Dia tak terpakai. Maksudnya hukum tu tak boleh diterima. Contoh sebab contoh kita ambil yang hukum arak tadi kan. Nak pakai macam mana kalau kita minum arak tu berdosa tak berdosa? Berdosa lah. Ya, haram lah lebih kurang. Berdosa lah. Sebab dah ada hukum yang telah ditetapkan. Macam tu. Oh. Nampak? Nampak? Ya. Ni contoh yang mudah sikit lah sebab kita dah belajar. Contoh kita ambil ayat lain kan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Siapa boleh sambung? Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuqallu fasama wajhullah. Mumtaz. Okey, maksud dekat situ ayat ni kalau kita baca tengok kita ni kalau kita nak semayang, tengok. Saya bacalah. Dan Allah jua yang memiliki timur dan barat. Maka kemana saja kamu arahkan di kiblat, maka situlah yang kamu kena redai Allah. Kan maksudnya dulu orang nak semayang ni nak tengok Kaabah ke, tak tengok Kaabah ke, Baitul Maqdis ke, semayang je. Tengoklah mana-mana pun. Ni satu perkara lah. Ni sudut awal. Tapi perbincangan ni panjang. Ni saya nak bagi contoh mudah. Dia perbincangan ni panjang. Saya nak ringkaskan ni macam ni lah. Ringkas ulama sebut. Cuma ayat ni pandangannya besar lagi ya. Tapi sambil yang part yang lebih minimal. Okay, maksudnya kita boleh semayang nak ada selatan boleh, timur boleh, barat boleh, Asia Tenggara boleh. Betul tak ayat ni? Ya. Tapi kalau ikut kaedah asal kita sekarang, kita semayang kena ngadap mana? Kiblat. Kiblat, Kaabah. Itulah dia. Jadi tengok ayat tu dinasahkan dengan ayat ini. Saya baca sikit. Fawalli wajhaka Syatra masjidil haram ni. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Okey, dan seterusnya. Di sini ayat ini terangkan maka kita kena menghadap Masjidil Haram. Kena menghadap Kaabah. Jadi ayat tadi yang 119 tadi mansuh. Macam tu. Yang ayat ni pula yang 144 ni dinasahkan ataupun nasikh. Nampak tak? Jadi tak boleh dah pakai ayat tadi, tapi hal-hal tertentu boleh dibincangkan, boleh dibincang. Okey, tapi yang ni ada hukum fiqh yang berbeza lah. Ada hadis lain, ada ayat Quran lain, tu bincang kemudian. Tapi kat sini asasnya begini, kita kena menghadap kiblat. Nampak tak? Nampak. Itulah maksudnya nasakh mansuh. Nasakh, nasikh, mansuh. Hukum yang dahulu ada, patut dibatalkan, datangnya hukum nasikh yang membawa hukum yang baru. Jelas tak Pak Baja? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Contoh Boleh ya? Boleh. Ustaz. Ya saya. Okey, contoh kalau dalam exam kita jawab yang bab zina tu kita jawab yang kurunan rumah tu dikira markah tak Ustaz? Sekali lagi. Dalam exam, contoh dalam exam kan. Ya. Kita gunakan dalil yang mengurung pasal zina tu. InsyaAllah kalau mengikut silibus boleh diterima. Kan kalau ustaz tu dia alim, insyaAllah alim. InsyaAllah alim, mereka semua hebat-hebat lah. InsyaAllah mereka alim dan mereka tahu dan cuma nanti tapi kena bagi hujah yang lebih baik. Sebab saya tengok baru-baru ni bila dalam pemeriksaan tu mereka bincang selagi ada dalil yang boleh diterima, ustaz-ustazah tu dia kena terima. Macam tu, dia kena terima. Jadi itu tak ada masalah. Sebab tu saya bawa di sini contoh dan tadi tentang dua dalam buku tu. Nampaklah mudah. Jadi saya bawa dua contoh benda yang kita dah belajar. Jadi dia taklah jauh pun. Kita dah belajar tentang kiblat, kita belajar tentang zina. Tak ada masalah lah. Boleh diterima, insyaAllah confirm A. Mumtaz InsyaAllah. Boleh.
Ada soalan lagi? Tak ada. Boleh ya? Okey. Tadi siapa baca? Rusdi, minta kawan seorang. Dah. Syaki. Okey, Syoki. Dah habis makan belum Syoki? Dah. Okey. Yang lagi Rukun-rukun nasakh tak? Iya. Okey, pertama an-nasikh. Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak membatalkan hukum. Yang kedua, al-mansukh. Hukum yang dibatalkan. Ketiga, al-mansukh anhu. Yang dimansukhkan daripadanya. Mukallaf Ustaz? Iya. Mukallaf yang diperintahkan dengan hukum syarak. Empat, naskhi. Medium nasakh. Kata-kata yang menunjukkan hukum yang sabit telah diangkat atau dibatalkan. Ya. Okey, ni istilah saja. Kalau nasih ni maksud siapa dia? Al-Quran confirm lah Allah. Allah yang menasahkan, Allah yang membatalkan hukum. Ini kita tak boleh kena disepakatilah. Kalau mansukh tadi hukum yang dibatalkan atau al-mansukh anhu, kita boleh baca mudah ya, nak baca nasakh boleh, nak baca al-mansukh pun boleh diterimalah. Tapi kalau dikatakan kaedah tu kena ingatlah al-mansukhu maksudnya apa? Mukallaf, maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan. Macam kita ni mukallaf lah, yang diperintahkan hukum syarak. Maksudnya yang laksanakan ni, contoh arak tu diharamkan kepada manusia ke kepada binatang? Manusia. Kita ni mukallaf lah. Kalau kita ni haiwan yang berakal, kalau kita ni manusia yang berakal, maksudnya kita ni mukallaf. Okey. Marah tu Ustaz. Tapi dia kalau Pak Anan, kalau kita baca dalam buku Rama, dia sebut manusia ni sebut hal hayawan an-natiq, haiwan yang boleh bertutur. Ulama dulu sebut haiwan bertutur siapa? Manusia lah. Kalau hal hayawanat ghairun natiq, maksudnya haiwan yang tak bertutur tu baru haiwan yang miau-miau tu. Yang miau-miau ya. Ya, tu contoh lah gitulah. Okey, jadi tu dulu ulama dah sebut itu lah. Dia panggil al-hayawan sebab tu dia macam nak umpamakan manusia ni macam haiwan jugalah. Itu bahasa ulama dululah. Tak apa. Macam tu adatun nasikh, maksudnya adatun naskhi ni maksudnya ayat tadi, mana perkataan dia, mana ayat Quran tu. Lebih kurang macam begitulah. Okey. Okey. Jelas lah ni rukun-rukun ada 4 ni, cuba ingatlah. Okey, teruskan Syauqi pergi minta kawan seorang lagi. Kira tak? Ya, Khairul. Kita baca sejam je. Okey. Tajuk ni agak berat sikit. Okey, Khairul. Khairul ada ke? Nak tadi nampak macam ada. Tak ada. Tak masuk lagi Khairul. Kita Muaz lah. Muaz lah. Okey, Muaz. Baca Muaz. Baca yang mana tak? Pensyariatan nasakh. Baca yang mana? Saya sebut dekat mana? Macam tidur tadi Muaz. Allah Akbar. Okey, tak apa. Pensyariatan nasakh. Para ulama bersepakat mengatakan nasakh harus berlaku dari sudut akal dan hukum syarak dalil. Dalilnya berikut. Firman Allah SWT. Lagu sikit Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sikit. Tarik sikit. Nak bersuara. Tarik sikit Mas. Ayat ni dah hafal lah Muaz. Ma nansakh. Tarik sikit Mas. Tarik sikit. Cepatlah. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah. Artinya apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, batalkan atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya
atau yang Sebanding. Sebanding. atau sebaliknya, Sebanding. atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah SWT Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Al-Baqarah ayat 2. Surah yang kedua. Okay. Ayat ini Ayat ini menjelaskan bahawa nasakh berlaku dalam Islam dan Allah SWT akan menggantikan sesuatu yang lebih baik atau sebanding dengannya. okey. Syukran Muaz. Okey. Para ulama dah sepakat. Majoriti ulama sepakat tapi ada yang menolak tu bincang lain Tapi para ulama bersepakat jumhur tu sepakat. Okey, mengatakan harus. Harus dalam sudut perkara harus. Okey. Dari itu dari sudut akal. Akal tu maksudnya benda yang kita boleh nampak. Contohnya arak tu haram, kenapa? Boleh memabukkan. Memabukkan apa? Dia boleh bunuh orang. Kalau bunuh orang macam mana? Berlaku ni macam-macam masalah. Itu akal. Kalau hukum syarak maksudnya ayat Quran tu. Mana ayat dia? Daripada Quran, daripada hadis dan sebagainya. Okey. Ini ayat dia manansakh min ayatin. Ayat kat sini manansakh min ayatin. Iaitu kalau kami mansuhkan atau nunsiha kami tinggalkan. Okey. Na'ti bi khairin minha dan kami gantikan yang lebih baik atau ni sebandingnya. Macam tu. Okey, ini ayat yang penting lah. Kalau pelajar-pelajar nak tengok makna dia, ni kat sini, nasakh kat sini, nunsiha kat sini, bi khairin minha kat sini, nampak dah tu. Macam itulah dia. Nampak tu. Saya buat panang-panang sikit. Baiklah saya. Nampak. Okey. Jadi ini pentinglah ayat ni supaya para pelajar ni tahu kat mana ayat dia. Mana kalimat dia itu lebih baiklah. Jadi pada pelajar supaya kita tahu ayat ni Allah beritahu bila Allah yang menetapkan perkara ni, maksudnya dibenarkan, inilah jadi satu dalil. Persyariatan tu nasakh tu maksudnya dalil Al-Quran. Mana dalil? Mana ayat dia? Inilah ayat dia yang pertama dalam Al-Quran. Okey, jelasnya ayat di sini. Ini dalil dia. Okey. Okey, kita minta Muaz panggil kawan seorang lagi. Panggil kawan seorang lagi. Siapa yang belum cek? Sudah Mas. Haji. Azizuddin. Azizuddin. Haziq baca Haziq. Dia. Haziq Aku boleh sudah baca? sebelah. Tu hadis. Hadis bawah. Ya. Nampak tak? Hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi Ada wasallam. Buraidah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Kuntu wasallam. nahaitukum Sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahlah kubur sekarang. Riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan nasakh telah berlaku dalam Islam pada zaman Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan nasakh telah berlaku dalam Islam pada zaman Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi tengok dalam Quran. Hadis tengok hadis pula. Tengok. Yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Maksudnya kuntu ni perkataan kuntu tu kana tu maksudnya dulu. Dulu tu aku beritahu kamu jangan ziarah kubur. Kamu tak perlu ziarah kubur. Biar orang dah mati. Contohlah. Tak perlu ziarah kubur. Itu dipanggil mansuh. Tapi dalam masa yang sama hadis tu sebut fazuruha. Sekarang fazuruha. Maka kamu ziarahlah kubur sekarang. Itu maksud dia. Ini yang pertama. Mansuh dinasahkan dengan hadis kataan yang sama. Nampak tak para wajah? Nampak. Macam tu. Itu maksud dia. Cuma di sini saya ambil pengajaran sikit tau. Nabi kata menziarahi kubur. Tapi kalau orang pergi kubur nari-nari boleh tak? Tak boleh saya.
Contohnya itulah, tak boleh menari yang buat majlis yang besar-besaran. Dan makan durian. Makan durian ke, buat masak kambing ke, dia tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Benda-benda tu Nabi tak sandarkan. Nak ziarah kubur, kita baca doa, kalau anak yang saleh, bersih-bersih sikit, baliklah. Kan macam tu. Kita tak perlu berlebihan dalam agama. Jadi ini satu hadis yang penting lah. Ini panduan bagaimana kita nak melihat situasi-situasi yang berlaku. Okey, nampak tak hadis tu? Jelas Sikit lagi. Ya, ini yang terhabis lah. Ustaz, Ustaz, Syauqi angkat tangan tadi Ustaz. Ya, Syauqi. Apa nama Syauqi? Ustaz, saya nak kita dah sekejap Ustaz. Pergilah, pemasalah dia. Okay. Boleh. Lepas tu nanti dah datang balik cepat-cepat. Nanti tertinggal ni. Tajuk depan ni penting ni. Lagi 5 minit nak habis lah. Okey. 5 minit Ustaz. 5 minit lagi. Saya tunggulah. Alhamdulillah. Macam tu. Dia pelajar yang cemerlang dia gitu. Dia kena sabar sikit. Okey. Okey, cari siapa? Haziq, bagi satu kawan baca. Faris. Faris. Cepat Faris baca. Perkara yang tidak boleh dinasahkan. Hukum syarak Jap. Syauqi nak kita dah pergi Syauqi, tak ada masalah. Okey. Nanti bertengok rakaman balik. Okey. Faris. Hukum syarak yang hendak dinasahkan, dimansuhkan, tidaklah boleh menerima nasah. Sekiranya hukum tersebut tidak boleh menerima nasah, maka tidak dinasahkan seperti 1. Hukum-hukum berkaitan dengan akidah. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhirat. 2. Larangan kufur dan syirik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah memutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat itu seorang rasul, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah taghut. Okey, syukran. Surah yang ke? Surah yang ke-16 ayat 36. Okey, mumtaz. Ingat bila yang first tu surah yang ke-16 ayat ke-36. Okey, ni yang pertama macam kita tanya tadi awal ni bila Syauqi sebut, apakah hukum yang pertama? Kalau selama-lamanya ibadat tak boleh tukar. Kalau Allah kata beriman kepada Allah Ta'ala, sampai kiamat kena beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak beriman, kita akan jadi kufur. Jadi kita akan syirik. Sebab tu dalam hukum beriman, kita kena beriman. Kita tak beriman, saya percaya Allah, saya percaya malaikat, saya percaya kitab. Tapi Rasul saya percaya 24 je. Nabi saya tak percaya. Nabi Muhammad saya tak percaya. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia tak boleh. Yang ini yang berlaku pada sebahagian Kristian macam tu. Jadi macam akhirat. Saya tak percaya akhirat. Boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh. Jadi dia kena beriman semuanya. Itu dia tak boleh berubah. Kita macam mana pun tak boleh berubah. Kalau kita berubah, kita akan jadi kufur dan syirik. Itu berkaitan dengan ni. Sebab tu tengok Allah sebut anikbudullah wajtanibut taghut. Kita kena sembah Allah selama-lamanya, sentiasa. Itulah kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala dan menyembah. Dia bukan beribadat salat tu, menyembah. Okay, wajtanibut taghut. Apa makna taghut? Ijtanibu jauhi. Apa makna taghut? Taghut tu setan je. Lagi? Taghut tu kan tentera tu. Taghut? Tu Talut. Oh, tu Talut. Lain. Takkan suruh menjauhi tentera Talut Jalut tu. Okey, betul tak? Taghut antara maksudnya syaitan, jin, benda-benda yang taghut ni kan kita sebut kan, innahu tagha, izhab ila fir'aun innahu tagha. Tagha ni maksudnya melampaui batas.
Sebab tu kita kena melampaui batas. Ustaz kata kita sembah Allah, kita yakin pada Allah Ta'ala, kita jangan letak pendaraan. Kita tak batu lah, apalah. Kita dah menjadikan sesuatu nak mendekati Tuhan. Kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala, kita buat berbagai-bagai. Kita kata kita dah sampai makam yang tak perlu solat. Itu jauh ya terus. Maksudnya kita dah melampaui batas ataupun kita dekat dengan jin, syirik, syaitan dan sebagainya. Itu salah satu bentuk tauhid lah. Faham tak tu? Faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, lagi dua, lagi tiga tu kita habis. Okay, yang kedua. Huda baca. Huda? Hello. Hukum-hukum berkaitan dengan asas-asas ibadah. Kewajipan solat, zakat, puasa dan haji. Firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Okay. Mumtaz. Okay, syukran. Okay, ini kewajipan tu. Kewajipan solat. Solat ni kita katakan ini berkaitan asas ibadat. Asas ibadat. Maksudnya solat tu. Kalau solat tu kita kena buat lah. Kalau sekarang ni kita ada 5 waktu. Kita kena semayang 5 waktu. Boleh tak solat 4 waktu? Tak. Tak boleh lah. Tapi dengan cara yang berbeza. Kalau musafir kita ada jamak dan qasar. Itu tak ada masalah. Itu dipanggil hukum fiqhiyah. Tetapi kewajipan salat tu kita mesti macam kalau kita cedera macam mana ke, macam mana nak buat, gitu. Kalau kita tak boleh nak ambil uduk, macam mana nak buat, itu tak ada masalah. Itu perkara yang lain. Tetapi kewajipan salat tu tak boleh digugurkan. Okey, sama juga zakat. Zakat ni macam mana pun mesti dilaksanakan. Paling tidak pun kalau kita rakyat biasa, kita ada zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Kan kalau RM7. Saat ni kamu tak bekerja lagi, mak ayah yang tanggung. Begitu. Jadi bayar zakat bukanlah besar sangat benda tu. RM7 je setahun nak bayar zakat. Nak bayarnya bila boleh? 1 Ramadan boleh, 2 Ramadan, 3, 4 Ramadan boleh. Itu bagi zakat fitrah. Tapi kewajipan tu tak boleh gugur. Tak boleh gugur. Sebab RM7 setahun. Kan? Tapi dia kata saya tak ada duit lah. Kalau tak ada duit tu, itu perkara yang lain. Tapi kewajipan tu tak boleh digugurkan. Sebab tu dia kena tahu. Zakat ni satu benda kefarduan. Puasa bulan Ramadan itu wajib. Tak boleh nak puasa Ramadan dalam bulan Syawal. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tu panggil kefarduannya begitu. Tak boleh ubah. Haji. Contohnya haji bulan apa? Bulan 8. Zulkaidah ke Zulhijjah? Zulhijjah. Kita nak buat haji bulan Syaban. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita tak boleh mengubah-ubah cerita punya cerita tu. Tapi kewajipan tu ada. Cuma haji. Berapa kali nak pergi haji? Sekali je. Sekali pun dah memadai. Betul, Mumtaz? Tapi kalau nak pergi baik kali, terpulang kalau mampu. Kan? Tapi dia kewajipannya sekali. Okey. Itu asas-asas berkaitan dengan ibadat. Okey, yang terakhir, Pak An. Baca Pak An. Hukum-hukum berkaitan dengan akhlak mulia. Kewajipan bersifat benar, amanah, adil dan menjaga maruah. Larangan sifat bohong, khianat, zalim dan perbuatan keji. Firman Allah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ibadallah. Ittaqullah. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan besar serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Surah An-Nahl ayat 90. Kalau kita baca yang Arab, Suratul Nahli. Suratul Nahli. Okey. Dia mudhaf. Bila mudhaf tu kena baris bawah. Sudah kalau bahasa Arab lah. Tapi nak baca Melayu ikut dan lah. Okey. Yang pertama, akhlak yang mulia. Akhlak ni kita kena mesti penting. Amanah, benar,
Macam tu kan. Contohnya kita benar, saya suruh buat kerja, macam mana kita kena benar, ustaz saya ni sakit perut. Macam tu. Lepas tu amanah kalau saya suruh cikgu-cikgu suruh buat kerja, hantar sebelum pukul 12 tengah malam. Jadi kena hantar pukul 11.59. Contohnya gitu, kita ke amanah. Tapi kalau ada hal-hal tertentu, kita boleh berbincang. Kalau adil macam kita kena adil. Macam saya nak bagi markah kuis. Okay, Farhan dapat ni. Nanti saya pun kata Farhan ni nampak macam baik, saya tambah 1,000. Boleh tak boleh? Boleh. Tak boleh. Jadi nama kita sama. Kita kena adil. Bapa kena adil, mak kena adil, pemimpin pun kena adil. Jangan macam kita tengok sekarang ni kan, COVID. Makan durian. Makan durian. Kita tak dapat makan durian. Kampung saya tu dah ada buah, dah ada buah dah. Sabar. Tak boleh nak balik. Kita rasa macam mana? Jadi benda-benda macam ni kita kena tengok pelbagai lah. Jadi kalau pemimpin yang tak adil ni, pilihan raya kadang terjatuhkan. Okay, tak apa. Lepas tu yang terakhir, kita kena menjaga maruah. Apa tu ayat sini Allah sebut? Salah satunya ni iaitu Allah sebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita kena adil dan mesti kena ada ihsan. Dia mesti dua-dua. Sebab adil ni dia nak tertegak ni kesimpulan lah pada belajar. Nak buat adil ni maksudnya tak boleh adil tanpa ihsan. Sebab bila tak letak pada ihsan, kita bagi ke orang kot dan je. Dia tak ada ihsan. Ihsan ni kita buat baik. Kita bagi dengan secukupnya dengan rasa ihsan. Itu yang pertama. Yang terakhir pada belajar, tengok. Wa ita izil qurba. Kita nak bagi kalau kita ada harta lebih, kita utamakan kaum kerabat. Tama-tama dalam COVID macam ni kan, kita tengok saudara kita tengok adik-beradik kita tengok kawan-kawan sebelum adik-beradik dulu. Mula tengok adik-beradik, suami tengok isteri, isteri tengok suami, suami tengok anak, anak tengok isteri, mak tengok anak. Lepas tu baru pergi kat saudara. Dah saudara pergi dekat sepupu pergilah. Dia utamakan wa ita izil kurba. Sebab tu para pelajar kan, kalau kita ada kemampuan lebih kan, kita kena bagi keutamaan tu. Kita belajar fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Kita bagi kepada kaum kerabat dulu. Okay, priority mumtaz. Beri keutamaan kepada kaum kerabat. Lepas tu baru diikuti wal masakin wa ibnis sabil dan sebagainya. Tapi bukan tak boleh. Tapi keutamaan di sini macam itulah keutamaan. Okay, ringkas saya pun tak pandai pakai mouse ni. Okay, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Lepas tu dia mencegah kepada yang zina itu dan seterusnya lah. Lepas tu yang izukum la'allakum tazakkarun. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, ini hukum yang 3 asas yang tak boleh ubah. Dalam bab akidah, bab ibadat dan bab akhlak tak boleh diubah dan hukumnya tak boleh dimansuhkan. Macam tu. Tak boleh dimansuhkan. Para pelajar yang dirahmati Allah, itulah yang kita belajar untuk hari ini.